bumi kita. Matahari dekat situ, kadang dia pusing bumi, kita dekat sini, gelap lah. Tapi kalau kita selalu berjalan, matahari dia pusing, kita ikut dia. Jadi tidak terpedam-pedam dia. Boleh faham maksud dia. Bang kata matahari tidak terpedam, tidak. Matahari akan terpedam, tapi kalau kita selalu berjalan, matahari tak akan bergerak. Jadi matahari tidak terpedam-pedam. Maka jawapannya, seseorang yang tidaklah menunaikan solat dalam pesawat berdasarkan perhitungan jam setelah mengetahui kemasukan waktu solat dan tamatnya. Kita nak sembahyang dan matahari tidak tenggelam, maka kita tengok perhitungan jam. Seseorang itu tidaklah menunaikan solat dalam pesawat berdasarkan perhitungan jam setelah mengetahui kemasukan waktu solat dan tamatnya, yaitu berdasarkan kemasukan waktu solat, tempatan dan jalan masa perjalanan yang tempuhi. Dia wajib mengetahui ada kiblat yang tepat dalam pesawat. Manakala solat boleh ditunaikan dalam keadaan duduk di lantai pesawat. Jika tiada ruang, maka seorang itu boleh bersolat dengan duduk di atas kerusi pesawat sambil menghadap kiblat. Biasa kalau kita nak tempat dia ada, kita kena sembahyang mengikut keadaan tempat tadi. Contohnya kita sembahyang waktu zuhur tempat kita. Kita pergi ke Mekah, kita masuk waktu zuhur lagi. Kita sembahyang zuhur lah. Masuk waktu zuhur tempat dia, kita kena sembahyang tempat dia. Boleh faham? Kita sembahyang mengikut tempat. Kita sembahyang, contohnya kita sembahyang zuhur kat sini. Naik kapal terbang, kita tengok tempat. Tengok tempat, waktu apa. Kita ikut tu lah. Kita dah sembahyang tempat kita sembahyang asar pada tempat dia. Masih zuhur lagi, tak ada zuhur lagi. Sembahyang tempat dia waktu asar, sembahyang asar. Kita tengok tempat tadi. Bukan tengok waktu kita di Malaysia tidak. Tengok keadaan tempat tadi. Boleh faham? Berpandukan kompas. Atas kapal terbang dia ada. Sekarang senang, kapal terbang dia ada. Ada kiblat, dia tunjuk di kiblat. Dia tunjuk ada tanda dia ada kiblat. Kemudian dia akan bagi tahu. Sekarang dah masuk waktu asar bagi orang-orang Islam. Terus sembahyang. Kemudian sekarang masuk waktu subuh bagi orang-orang Islam. Dia akan bagi tahu. Boleh faham? Dengan jalan pergi haji ni, kapal terbang ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tempatan sini bukan tempatan yang waktu kita kira. di mana kita berada waktu itu. Jadi berdasarkan pasukan waktu solat, tempatan tempat yang kita ada tu, zoom jarak kita tu. Dia juga wajib mengetahui arah kiblat. Ini semuanya wajib mengetahui arah kiblat. Sekarang dah ada arah kiblat. Di mana-mana wajib kita cari arah kiblat dulu. Kalau kita ke mana-mana wajib cari arah kiblat. Tak boleh sembahyang sembrono. Tidak usah sembahyang kita. Atau kita qada balik. Kalau kita sembahyang kita tidak mencari arah kiblat, tiba-tiba kiblat salah, maka kita kena qada balik sembahyang kita. Manakala solat boleh ditunaikan dalam keadaan duduk di atas pesawat. Jika tiada ruang, maka seorang itu boleh bersolat dengan duduk di atas kursi pesawat sambil menghadap kiblat. Kita boleh duduk, kita boleh atas kursi. Dengan syarat pertama kena ikut syarat dia. Kalau kita berdiri, boleh kena berdiri. Tak boleh berdiri, duduk. Ikut syarat macam biasa lah. Tidak kata terus duduk. Tapi Ustaz, masa takbir kena diri dulu kan? Kena diri. Tengok kalau kita berdiri, mana boleh berdiri ke tidak masa takbir. Takut masa takbir tu Allah dengar kita berduduk lah. Boleh duduk. Cuma syarat pertama mesti berdiri. Mampu tak berdiri? Berdiri dengan betul. Diri takbir, lepas tu masa baca Fatihah tu duduk lah. Kalau kita boleh berdiri, dia baca. Kita berdiri dulu. Tiba-tiba kita boleh berdiri sampai habis. Kita kena berdiri lah. Berdiri rokok semua boleh. Dalam keadaan kita duduk sembahyang secara tamat. Tapi kalau kita berdiri, jatuh kita. Tak sempat akan takbir. Kita boleh duduk. Duduk kata Allah Akbar. Saya kata mampu berdiri. Berdiri Allah Akbar. Tiba-tiba kata banyak nak konak kita duduk. Boleh faham? Tapi biasa ruangan kita duduk tu, antara kita duduk depan dengan penumpang lain. Biasanya Bukan arah kiblat. Ruangan tu boleh berdiri, tapi nak rukuk. Rokok isyarat, bukan rokok macam semayang macam biasa kan? Isyarat. Syarat saja lah. Isyarat. Dia semayang tak kenderaan atau apa dia semua isyarat saja. Cuma kita buat ada kadar dia. Kalau kita rokok, kalau macam tu. Kalau sujud, macam tu. Bukan kata nak sujud semua tidak. Semayang tak kenderaan. Difaham. Tapi kalau kita boleh buat
macam semaya dekat bawah ni, tu lebih afdal lah. Mesti buat lah, wajib buat. Tak dia ada rumah semaya, dia pinggir tanah. Dia biasa laluan penggali tu. Penggali kat depan dia banyak kosong. Kadang-kadang dia buat sita, dia buat tabir macam tu untuk orang semaya, dia ada. Saya datang, masa tu dia macam biasa. Macam solat lah. Macam duduk atas rumah. Cuma dia bergerak-gerak sikit. Kalau bergerak-gerak sikit, kita boleh tidak duduk diri sampai habis waktu. Kalau tak boleh, kita berdiri sampai kemampuan. Kalau tak mampu, kita duduk. Supaya macam biasa kan. Atas kursi bersama, tak ada kita kata kapal terbang kecil, tak ada ruang untuk semaya. Duduk atas kursi kita. Semaya kita boleh berjalan kat tanah. Kan, so kita kat tanah, dia duduk atas kursi kita berdiri dulu. Kalau boleh berdiri. Allah Akbar. Bila rasa nak jatuh sebab kapal bergerak kecil. Kita boleh duduk lah. Duduk tempat isyarat. Rokok, sujud, dua antara dua sujud, bangun balik. Cara itu je. Boleh faham kan kata hal semua ada. Sebab dalam keadaan darurat. Boleh. Kalau ada tempat, wajib pada afdal di tempat dia. Kalau tak ada tempat, duduk kat kita, kursi kita. Yang pertama, contohnya kursi macam ni. Ada pula dulu lah. Allahu Akbar. Kemudian tak apa dah. Tak ada pula. Sebab permulaan tadi kita dah ada pula. Permulaan mesti menghadap kiblat supaya wajib. Boleh faham? Nanti nak kata balik besok lah. Tak pergi haji ke umrah ke. Bukan nak pergi haji, semaya pun tidak. Tidak ramai di kalangan kita ni. Nak pergi haji, menang dengan kawan-kawan. Dengan anak-anak semua sekali. Nak buat tak semaya. Kerana tak tahu nak buat macam mana. Nak pergi haji, tak semaya. Hukumnya adalah dosa. Haram tak pergi. Sebab tu kena belajar. Ramai di kalangan orang tua-tua kita dulu tak semaya. Tapi dia pergi dengan kawan terlebat, tak kerti lah. Duduk, tak ada jalan, takut. Sampai dia jeda, tu tak sembahyang, tinggal. Sangat malam, pergi buat ibadat, tinggal ibadat. Dia faham? Setelah dia menunaikan solat dalam waktu yang diganti, maka dia telah dikira menunaikan solat dengan sempurna. Apabila dia tidak mengetahui kemasukan waktu solat atau pertama, sedangkan dia tetap juga bersolat, maka solatnya dikira tidak sah. Solat supaya waktu ni, Allah waktu. Dia tak yakin, tapi dia sembahyang juga. Tak tahu kiblat mana, tak sembahyang juga. Dia pun sembahyang. Sembahyang tidak dikira, dia wajib qada balik. Sebab tu nak tinggal sembahyang rasa bersalah. Bila sembahyang tak tahu arah kiblat, dia pun sembahyang. Sembahyang dalam keadaan tidak tahu. Sembahyang tidak sah, tapi tidak dikira dosa. Sembahyang kalau kita tahu, jadi hukum sembahyang. Sembahyang ni, kalau kita buat-buat, kita tak ada sembahyang, kalau kita nak buat sembahyang je. Buat-buat hukumnya adalah haram. Hukumnya. Sebab tu berlaku sembahyang ni haram. Kecuali ustaz guru yang mengajar, boleh dia buat sekat-sekat, ada tunduk macam ni, rokok macam ni. Kalau lakonan hukumnya haram sebab dia bermain-main. Kalau nak dalam slot tu ada sembahyang 2 rakaat betul. Ambil amat sembahyang 2 rakaat betul. Jangan kita kata ada tahiyat, ambil gambar. Aisyah, lepas tu habis terkuban. Hukumnya adalah haram kerana bermain-mainkan solat. Main-main solat itu tak boleh dipermain-mainkan. Lepas Allahu Akbar tak boleh keluar begitu saja. Allahu Akbar lepas roh belakang tu dia tak boleh keluar. Kecuali dia batal ataupun habis waktu sembahyang. Kalau Allahu Akbar dia pun keluar, sengaja keluar, hukumnya adalah haram. Dia faham. Kalau dia pun keluar tak apa. Tak roh belakang tak boleh dah. Kecuali batal baru dia boleh keluar. Sembahyang dia tak boleh kata main-main. Nak laku sembahyang tang rokok ada tak boleh. Dia kena sembahyang penuh. Yang jurga mata ambil masa dia sembahyang lah. Tak boleh dia nak separuh-separuh. Hukumnya adalah boleh faham? Perempuan, lelaki semua boleh faham? Ingat kalau nak berhenti sebelum kata akbar. Sebagaimana Ustaz Zahid dulu kata, tengok nasi kat depan kita. Kita pun ni nak makan nasi dulu ke nak sembahyang dulu? Sembahyang dulu lah. Makan nasi dulu lah. Itu tak ada apa-apa. Boleh jangan Allah Akbar. Kalau bar tak boleh jangan makan nasi. Sebab makan nasi dah habis. Kalau ada benda emergency sangat tak, dia kena batalkan solat dia. Pendapatan contoh dia terkentut ke, pendapatan sembahyang baru boleh keluar. Kalau tak batal tak boleh keluar. Boleh sembahyang. Kalau ada katakan binatang
lah ke apa. Aku kan tu dia benarkan lah. Itu dia benarkan berkata yang mudarat datang tu. Tapi dia kena salam dulu tu. Tak payah salam dah. Salam tempat bola ni bukan salam. Ya, Allah Akbar ada benda kalau mudarat tu dimaafkan oleh Allah. Mana perbuatan dia tak dikira dosa. Tidak kata tunggu salam kan. Almarhum dulu. Maknanya kalau sengaja-sengaja benda yang harus tu yang harus nak lipas. Perempuan lipas dia kata tak ada orang mati di diri lipas aja. Sampai ke sembahyang tu batal punya haram. Dia banyak haram. Sengaja. Kecuali dia sebab itu tempat sembahyang kena bersih dan sebagainya. Sebab kalau ada makanan makan dulu. Makan dulu baru boleh kita bersembahyang. Ini dulu kita makanan kan. Sebab satu tak khusyuk sembahyang, yang kedua liu tu keluar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Itu hukumnya makruh dan sembahyang di depan makanan. Makruh. Lepas tu jangan buat lagi makanan, pas sembahyang boleh buat makanan. Kecuali tak keluar-luar. Ada tak keluar? Allahumma salli ala Muhammad. Setelah dia menunaikan solat dalam waktu yang diyakini, maka dia telah dikira menunaikan solat dengan sempurna. Apabila dia tidak mengetahui kemasukan waktu solat ataupun tamatnya, sedangkan dia tetap juga bersolat, maka solatnya tidak dikira, tidak sah. Setelah dia turun dari pesawat berkenaan, dia wajib mengqadhakan solatnya yang tertinggal tadi, yang tertinggalkan dia tak yakin tadi. Dia kena qadha. Apabila melibatkan satu hari, maka dia harus mengqadha sebanyak 5 waktu dengan kapasiti 17 rakaat. Ia perlu dilakukan secara berhati lagi melepaskan tuntutan takdir perintah agama ke atasnya. Kalau dia sembahyang dia tak tahu kapal terbang, tentunya kapal terbang bukan Islam. Waktu sembahyang pun dia tak tahu, tempat-tempat dia tak tahu, dia pun sembahyang juga, hormat waktu, tapi balik nanti dia kena qadha berapa waktu dia tinggal. Hanya bagi yang musyaqqah di udara saja. Di bawah tak boleh. Saya pernah beritahu dulu, dah mamak ke depan saya tanya, tak sembahyang ke? Dia kata tak, saya sembahyang maghrib, cucuk semua. Mau cucuk. Sembahyang maghrib, mula-mula kemudian dia sembahyang zuhur, dia sembahyang asar. Dia kata dia duduk niaga. Dia duduk niaga. Sedangkan orang ramai kata tak sembahyang ke? Dia kata saya sembahyang isyak nanti, semua saya cucuk. Itu hukumnya adalah haram. Tak sengaja. Tak musyaqqah, boleh tukar orang lain, menjual dan sebagainya. Mak bapak kita dulu, ibu bapak kita pergi dulu ke Singapura buat kerja pun sama. Dia kerja kontrak dengan orang Islam, buat bangunan, tak boleh berhenti. Jadi dia terpaksa sembahyang isyak, ada cucu semua, zuhur semua sekali. Hukumnya adalah dia kena sembahyang juga. Kecuali melibatkan nyawa. Kalau kamu sembahyang, tembak kamu, itu boleh dimaafkan. Itu pun ulama kata cari kerja lain kan. Dia tak kena tembak. Bahaya. Kita kalau kamu sembahyang tembak. Ada kawan saya daripada China, dia nama Hafiz Yun Jin, dia ketua Jin China dia. Dia kerja di Melaka, Johor di Melaka. Dia masih Islam, tauke dia ni bukan Islam, China juga. Dia kata kalau kamu pergi sembahyang, kamu tak boleh kerja dengan saya. Keluar daripada jabatan. Dia kata dia terpaksa curi-curi pergi sembahyang Jumaat. Dia pergi 2 kali, dia tinggal sekali. Kalau sembahyang 3 betul-betul 3 kali, dia panggil kafir. Dia buat 2. 3, dia sembahyang kat kat situ. Kemudian dia minta pandangan daripada ahli-ahli ulama, berhenti daripada kerja tempat itu. Kerana buang kerja tak ada apa-apa. Sampai kalau tinggal sembahyang tak kena buang kerja, tak boleh. Yang boleh, dia kata ulama, sampai membawa nyawa kita menikmati. Sembahyang saat tanpa berhenti lah. Tempat lain, banyak lagi kerja sekarang. Apabila dia telah sampai ke daerah ataupun negeri destinasinya seperti Amerika, maka dia wajib melaksanakan solat seperti yang diwajibkan kepada penduduk negeri tersebut. Meskipun dia sampai sebelum terbenam matahari pada waktu solat asar. Lalu matahari terbenam dan dia terlambat menunaikan solat asar, maka dia perlu mengqadhakannya. Inilah pendapat yang sahih dan bertanggungjawab menurut kami, dipertanggungjawabkan menurut kami, dan pendapat inilah yang kami pegang dalam rangka ibadat kepada Allah. Kerana pendapat ini lebih aman dan berhati-hati dan lebih menyelamat diri daripada dalam melaksanakan tuntutan agama. Maknanya dia sembahyang mengikut keadaan tempat tadi. Bila sembahyang ada asar, tak rumah dia boleh kau terbang, tak masuk. Banyak asar tak ambil di tempat tu. Dia tak perlu sembahyang asar sebab dia sembahyang tempat.
Kalau dia pergi sana, dia masuk maghrib, sesuai maghrib macam biasa. Wajib mengetahui arah kiblat. Setiap muslim wajib memahami cara mengetahui arah kiblat. Hal ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah bahawa setiap orang ingin menunaikan solat perlu menghadap kiblat. Penentuan arah kiblat boleh dibuat melalui kaedah istiwa al-azhar. Istiwa al-azhar ini kita ada selalu dapat. Pada 28 Mei dan 16 Julai setiap tahun keadaan buruk. Setiap tahun ini dia ada kaedah dia. Kadang-kadang dia ada kaedah akhbar. Besok 28 Mei atau besok 16 Julai. Maka cara dia arah kiblat tengok matahari. Boleh apa saja kayu dia cara dia tunjuk dia letakkan. Kita tunggu tengok keadaan kiblat kita betul ataupun salah. Ini untuk orang yang bermukim kat sini. Tapi kalau kita duduk dalam perjalanan nak tunggu 28 bulan tak semayang kita ya. Dan kita kecil ada lain. Kali yang kedua burus menggunakan bintang. Aku tengok bintang-bintang. Ini orang pakar lah kita tengok bintang. Yang ketiga kaedah matahari terbenam. Yang keempat kaedah jatuhnya sepertiga spera. Yang kelima menggunakan kompas. Ini yang mudah menggunakan kompas sekarang. Sejak ada kompas. Ataupun sekarang boleh kita masuk ke dalam telefon kita arah kiblat. Senang letak itu cahaya tulis dia. Tak ada alasan kita kata tak supaya tidak mengikut arah kiblat. Wajib cari arah kiblat. Dua mana sekalipun wajib cari arah kiblat. Boleh faham? Dan dia menceritakan tentang petunjuk jalan dan dengan bintang-bintang itu mereka telah mendapat petunjuk. Dia orang ahli bintang lah. Orang duduk kat laut dia tahu bintang ni dan bintang itu ke mana dia akan tahu. Kita tak tahu sebab kita tidak ke laut. Mana arah kiblat wajib kita cari. Wajib di mana tempat cari arah kiblat. Tanya orang. Kita teliti dulu. Kalau kita buat sekadar penuhi waktu saja tanpa mengikut arah kiblat supaya kita tidak sah dan wajib qada sekiranya kita tahu arah kiblat. Boleh arah kiblat ni sekarang senang, ada kompas, ada masjid. Kita datang rumah kita tengok kawasan surau dulu mana arah kiblat dia, kita boleh agak ke belakang rumah. Boleh. Ada soalan mengenai kiblat ni? Selain penggunaan bintang-bintang Orion dan Al-Qutbi, kompas juga termasuk sebagai alat penunjuk arah yang digunakan oleh manusia secara modern bagi mengetahui arah kiblat. Saya mesti diwajibkan mengetahui dalil atau cara mengetahui arah kiblat berdasarkan keadaan di atas. Seorang juga harus mengetahui arah perjalanan yang dilaluinya. Demikian juga arah kiblat yang betul. Sebaliknya yang dilakukan oleh seorang muslim yang mengambil berat tentang agamanya, hal ini jelas bagaimana dilakukan oleh para sahabat baginda radhiyallahu alaihim. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka. Ada kiblat Malaysia adalah 290, 291 dan 292. Ini ada kiblat. Kita tengok ada kompas tadi, dia ada nombor-nombor Malaysia ni ada kiblat dia. Biasanya sejarah ada nombor, dia ada kompas tu. Ada dia 290, 291 cuma dua antara. Jadi arah utara sebenarnya kalau nombor ketiga arah itu belum benar dan merupakan falak mengatakan persaingan arahnya adalah terlalu kecil. Mana 29, 91, 292 ni berbeza kecil yang mana mengarah ke arah kiblat. Tak jauh biasanya. Mana biasa guna lah. Tak perlu bahas ni sebab kita ada tahu dah arah kiblat. Sebab itu kita nak pergi ke mana-mana kita biar tahu arah kiblat. Biasa di hotel dia ada penunjuk tadi. Di RNR pun biasa ada. Kalau tak ada kita kena usaha. Kalau tidak semuanya kita tidak sah. Kalau Ustaz bertahun-tahun dia sembahyang, kiblat dia baru sedar tak betul, dia kena tolak balik lah. Tolak balik. Kalau dia tak teliti, hukumnya adalah dia berdosa. Cuma ulama sebut kalau kita yakin dah, yang kita buat ni, kita yakin, kita tanya orang tu, betul dah dia ni arah kiblat. Tiba-tiba satu hari bukan arah kiblat. Pada waktu itu setengah orang kata semayang dia memadai sebab dia yakin. Dan dia bertanya orang pun, kita yakin ya orang yang bercakap tu ada jawab sebagainya, kita yakin lah. Tiba-tiba lari sikit je, maka dimaafkan oleh syarah. Syarat kita kena usaha. Dan kalau tidak usaha meyakin begitu saja tak jadi.
10 tahun semain itu 10 tahun qada balik. Cuma tidak wajib segera. Wajib qada. Kita pun tidak dengan sengaja, cuma kita tak ambil berat saja. Apabila seorang Muslim tidak mau belajar dan bertaklid ulama, maka tidak sah solatnya. Tak nak belajar mengenai kiblat ni, hanya ikut orangnya tidak sah. Kerana dia telah meninggalkan tugas dalam menghadap kiblat. Tetapi apabila dia tidak mengetahui arah kiblat, tidak termasuk orang yang mampu mengetahui kerana bukan ahlinya, atau dia tidak mendapatkan seorang guru bagi mempelajarinya, atau mungkin dia seorang yang buta sedangkan waktu solat tidak sempit, maka dia dibolehkan bertaklid kepada orang yang tahu arah kiblat terus. Muslim tidak mahu belajar dan bertaklid ulama, maka tidak sah solatnya. Kalau kita main orang yang betul saja tidak tahu. Tempat kita ni confirm dia di jabatan Agama telah abangnya pun telah cek bahawa kiblat kita adalah betul. Yang mana berlaku di mana Johor dulu ketika minggu lepas. Yang solat digunakan untuk orang agama lain. Satu digunakan untuk agama lain, yang kedua kiblat dia tidak betul. Sebab agama Islam ini tidak ada pandang remeh surau di kawasan resort. Itu tanggungjawab orangnya berwajib PBT, bukan setempatan, dia kena ambil alih, dia kena ambil tahu, ini tanggungjawab dia. Kalau tidak semata-mata orang solat itu tak betul. Orang solat kat situ sedangkan dia tirah benda itu betul, walaupun dia tak pergi cek, hukumnya haram kepada jabatan. Orang kata tak ada apa-apa, dia tak akan betul, dia yakin betul. Dia yakin bahawa adanya betul, kerana surau sudah siap, biasa orang itu sembahyang, maka dia tak wajib qada, dia yakin. Sedangkan pihak berkuasa tak ambil hirau, hukumnya selama ada orang itu salah, dia akan tanggung dosa. Lepas tu diroboh tu. Betul. Ini kita berhati-hati. Dia tahu kita jadi pemimpin ni takut juga sebab dia akan ditanya. Orang di bawah jaga kita. Kalau kita seorang, kita dengan anggota kita akan jaga dan ditanya oleh Allah anggota kita ni. Tapi kalau kita ada anak, kita akan ditanya, kita ada isteri kita akan tanya kita tentang isteri kita. Kalau kita jadi pemimpin, rakyat bawah-bawah ni macam mana kehidupan, macam mana ada masalah. Sebab tu ada orang dulu dia tak nak pegang jawatan ni, bimbang takut tak tertunai tanggungjawab kepada rakyat. Taklid yang dimasukkan di sini adalah mengikut perkataan ataupun pendapat orang lain dan buat kesimpulan sendiri. Tetapi apabila seorang yang bertaklid tidak mendapat orang yang taklidnya, maka dia perlu juga menggunakan solat bagi menghormati waktu ibadah dalam keadaan seadanya. Kemudian dia perlu mengulangi kembali solat tersebut kerana perbuatan seperti itu termasuk dalam kategori usul yang jarang terjadi. Kalau waktu macam tadi dah, cari pergi tempat resort, peranginan, nak sembahyang tak tahu. Ada usaha dah tak boleh juga. Kita pun sembahyang sekadar yang kita yakin, kemudian kita balik ulang sembahyang kerana perbuatan kita tidak betul dalam keadaan arah kiblat. Walaupun kebetulan kita sembahyang betul arah kiblat, tapi kita tidak yakin. Gimana? Kita kena ulang balik juga. Gimana? Kita pergi satu tempat, arah kiblat kita tak tahu. Tanya orang tak tahu. Tengok tempat pun tak ada untuk arah kiblat. Kita pun tak nak sembahyang, waktu nak habis dah. Kita pun sembahyang tak agak-agak. Kita agak-agak kita tu kebetulannya betul ke arah kiblat. Balik rumah pun kena qada kerana kita tak yakin untuk arah kiblat. Kita yakin. Boleh faham? Walaupun kebetulan betul sembahyang kita. Balik rumah kena qada juga, kenapa? Kita sembahyang dalam keadaan tidak yakin. Maka kita tahu arah kiblat, kita agak-agak je. Dan agak-agak pun betul dan tidak dikira kerana kita tidak yakin arah itu arah kiblat. Kita balik kena qada balik. Sikit lagi ya. Hal ini perlu diambil berat oleh setiap Muslim kerana menghadap kiblat merupakan syarat sah solat dan syarat tidak menggugurkan ketetapan tersebut kecuali dalam keadaan tidak aman. Dan syarat tidak menggugurkan ketetapan tersebut kecuali dalam keadaan tidak aman ataupun ketika menunaikan solat sunat dalam perjalanan, contoh apa tidak ada kiblat. Kerana ini adalah diterangkan mengenai Quran dalam Quran dan hadis. Dalam sembahyang dalam peperangan tak apa tidak mengikut arah kiblat. Dalam sunat, solat sunat tak apa tidak mengikut arah kiblat. Dalam peperangan kita akan belajar solat dalam keadaan takut. Kita mesti menghadap musuh.
Contohnya berperang musuh belah sana, belah sini. Kita semayang kena ada musuh. Walaupun belakang kiblat, dalam peperangan dimaafkan oleh syariat. Jadi dia ada cara solat dalam peperangan. Kita boleh lihat membelakangi musuh, kalau membelakangi musuh sekali ya. Itu kaedah dia. Karena kita menghadap musuh tapi cara dia ada. Saf pertama bukan senjata, saf kedua, saf ketiga, saf pertama duduk, saf kedua tak duduk lagi. Ada senjata dulu. Macam tu. Dalam semayang ni, yang dibangkit, yang ni pula. Gini-gini macam tu. Semayang dalam keadaan takut. Takut musuh melibatkan nyawa, bukan takut hantu. Dia faham? Takut hantu tidak dikira. Hantu, polong apa semua tidak dikira dalam syarat. Takut melibatkan nyawa. Kalau kamu semayang, aku tembak kamu. Kita pun tak semayang. Pada waktu itu kita tak nak tinggal semayang, tapi nyawa lebih penting dijaga, maka perbuatan kita tidak dikira dosa. Tak ambil kira. Balik rumah kita boleh kotor balik. Kenapa tadi? Kerana takut matinya orang tembak. Orang suruh kita berzina-berzina, kata tak berzina, tembak. Kita berzina. Perbuatan kita bukan kata tidak kena dosa, tak dikira oleh Allah. Kerana kita takut mati tadi. Maksudnya Ustaz, katakan kita tengah solat berjemaah kat dalam surau, kata ada orang mengamuk kan, orang, so kita boleh lari lah. Apa lagi? Boleh lari lah. Boleh lagi. Ya saya sebut supaya sekau tadi ada ke arah musuh tadi, permulaan sembahyang. Tadi masa musyaqqah dan sembahyang boleh lagi kan? Allah gila, lagi doa apa di situ? Nah, satu kat situ. Itu benda panggil utara. Takut kebakaran. Kebakaran Allah Akbar, Allah kebakaran. Habis sembahyang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bagi tak cerita. Itu perkara yang mudarat, kita panggil mudarat untuk diri kita. Diri kita dah orang lain. Contohnya kita duduk sembahyang ada budak lemas. Dia, maka wajib kita tolong dia, kerana nyawa dia tadi. Kita batalkan sembahyang kita, wajib kita tolong dia. Ambil sekali yang mampu. Orang lemah apa semua sekali. Tolong nyawa. Maka perbuatan kita itu tidak dikira dosa. Bila membabitkan nyawa, Tidak dikira dosa. Dia terlalu seorang lagi menurut arah pula dengan cara bertanya kepada penduduk setempat atau pencari masjid atau surau di daerah tersebut. Apabila dia mendirikan solat terlebih dahulu sebelum mengetahui dengan tepat arah kiblat, kemudian ada orang lain memberitahu arah kiblat dan sebenar, maka dia wajib mengulangi solatnya. Hanya Allah sahaja yang menggunakan taufik pada mana nak tak nak, mau tak mau, arah kiblat kena betul. Kena betul. Dia kata yakin Allah Akbar, akan salah kiblat tu. Dia boleh pusing pada sembahyang, boleh pusing mengarah kiblat. Dia kata batas sembahyang tidak pusing. Dia benarkan dalam sembahyang. Orang kata bercakap dalam sembahyang dia benarkan, kata itu. Dia tak bercakap, orang tak bercakap. Jadi walau tu ingat walau ada keluar kata. Itu walau tu. Dia benarkan oleh syarak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menakalkan selipat atau kasut ketika solat, wallahu a'lam bissawab. Soalan sekiranya ada. Tak boleh lama dapat kepada-kepadaan, itu dah ada jam, ada petanda dan berhenti. Dia balik kapet pusing. Allah. Soalan apa soalan yang kita boleh jawab? InsyaAllah kita jawab. Tak boleh jawab, kita akan tunda pada minggu akan datang. Ada soalan? Ustaz, kalau macam kat R&R ke ataupun masjid semua surau dalam perjalanan tu, biasanya kita semayang kadang-kadang lewat daripada tu, kadang-kadang kita tengok yang tengah solat tu, kita nak ikut dia tapi dengan pakaian dia, kata contoh baju dia ada gambar apa semua, adakah lebih afdal kita imamkan dia atau kita solat sendirian? Disebut oleh ulama, sekiranya kita tengok keadaan dia melibatkan kita tidak khusyuk, lebih afdal kita sembahyang kita. Kita sembahyang tak khusyuk, nantang ni. Kita sembahyang tadi lebih baik kita sembahyang kita daripada duduk sumpah orang. Kan kita kita dah ikut dia, pada tengok basuh ke kain. Waktu Allah kaki hitamnya kita yang cakap dosa lah pula. Jadi ulama kata baik kita sembahyang kita lebih aman dan tenang. Tapi tak dapat pahala, tak balas. Tak pahala berjemaah dah. Kita orang kita nak ikut kita tengok dulu. Kadang-kadang tapi kita
kita sah sembahyang walaupun dia tak ada sembahyang. Imam, contoh imam tak ada sembahyang, dia sembahyang. Kita kadang-kadang kita tak tahu dia tak ada sembahyang, kita ikut. Kita dapat pahala semua, dia tak dapat apa-apa. Boleh faham? Cuma kalau panggil kita jadi buruk sangka kepada dia, lebih baik kita sembahyang seorang. Sebab itu nanti jadi imam ni, dia kata bukan seronok tidak. Dia kena tengok satu orang hadir, yang kedua penduduk selesa dengan dia. Tiba-tiba orang lain ada jadi imam, sembahyang Allahu Akbar, nak belakang, oh ya. Kalau kata pahala dia tak sampai pada Allah. Sebab makmum tak setuju dengan cara dia. Bagi tempat lain. Boleh faham? Afdal kita sembahyang sendiri daripada sembahyang yang menyakit yang buruk sangka kita kepada orang. Nah, kita manusia, kita masa sebut hanya sikit. Kita sembahyang, kita tengok orang, kita tak tengok kita. Mana sembahyang kita Allah Akbar, kita tengok orang pakai baju bola, kita baca. Dalam sembahyang kita baca dia. Dia dalam sembahyang kita dalam tempat sujud. Walaupun kita dalam keadaan rokok. Senang dapat orang kata tengok di kaki kita, tengok tempat sujud walaupun dalam rokok. Karena kalau kita tengok di kaki, masalah kali itu. Dalam kaki kita fikir dalam kaki dia susah. Bayar kepada hukumnya makruh. Kalau kita boleh mengganggu pandangan sembahyang pun makruh, pakai baju gambar-gambar, jangan tengok apa, hukumnya makruh. Tidak haram makruh. Haram kita puji dia atau puja dia. Gambar kita puja itu hukumnya haram. Tapi kalau pakai yang warna-warni boleh mengganggu orang lain, hukumnya haram makruh. Bagaimana? Berarti sunat pakai pakaian putih atau pakaian satu warna saja. Pakai banyak-banyak warna. Tapi kalau dia pakai banyak-banyak dia tak ada apa, tak ada hukum makruhnya. Makruh ni boleh mengganggu orang sembahyang. Termasuk pakai baju macam-macam. Orang tengok tu baca. Kadang-kadang dia baju budak-budak remaja dia tulis nama dia, kawan dia ada 1000. Nama kawan dia pada nama dia cik macam merah. Orang belakang tu baca tu. Muhammad. Baca. Dia tak ada. Waktu sembahyang dia macam tu. Kita buat apa? Kan bila solat dia, manusia ni dia tengok orang, dia tengok dia. Dia tengok orang tu, dia tengok orang ni, orang masuk dia tengok hukumnya makruh. Mana kita kena pakai pakaian, perbuatan kita mesti mengelak daripada fitnah orang. Wallahu a'lam. Lagi soalan? Soalan. Balik lagi masa ni. Ya. Kalau dalam surau kan, ada 3 orang, semua semayang sendiri. Kalau ada surau semayang sendiri-sendiri. Boleh sendiri-sendiri kan? Itu masuk soalan. Hukum dia. Hukum dia semayang seorang-seorang juga kan? Kalau kita pergi arah je. Semayang Jumaat itu Jumaat saja. Tak ada apa-apa boleh untuk dia kan? Boleh lewat. Kita faham maksudnya. Kita pergi semayang 3 orang, semayang sendiri jadi enggak ada dia ni mana tidak kata sekali. Maka dibenarkan oleh syarak, cuma dia boleh kepada dia. Kalau kita ikut dia dapat kita pahala. Cuma kalau kita ikut tak dapat apa-apa. Cuma afdalnya di tempat yang tetap macam ni, afdalnya berjemaah. Afdalnya. Tapi kalau seorang itu seorang tak ada apa-apa. Datang dia ramai 15 orang datang. Tapi seorang semayang boleh seorang-seorang. Tapi kalau semayang kat rumah seorang boleh faham. Hukumnya tidak kata haram tidak lah. Kecuali semayang Jumaat je. Semayang Jumaat kalau buat 2 imam boleh tak sah. Imam yang kedua nanti. Boleh faham imam kedua dia akan takbir, datang dia ini parti lain, sedang semayang lain. Dia tak sah, dia kena imam pertama. Boleh faham yang dah 2 imam tu. Yang sahnya semayang dulu habis dulu, orang lain semayang lain itu sah. Tapi kalau 2 imam dan satu masa, hukumnya imam pertama tidak sah. Imam kedua tidak sah. Dia kena ikut imam pertama. Karena orang fasik boleh jadi imam. Dia tidak kata membatalkan solat, tidak. Dia fasik dia jahat, dia boleh jadi imam. Kita nak ikut. Kita nak ikut habis dia solat bayar. Wallahu a'lam. Lagi soalan? Baik. Apa solat sunat tahiyatul masjid ni tak? Macam surau Mahdi ni kita boleh buat tahiyatul masjid tak? Tak boleh. Pandangan kuat mengatakan tidak boleh. Saya tanya Syekh Nuruddin, dia kata pandangan yang kuat, surau yang dijadikan masjid tidak boleh sembahyang tahiyatul masjid kerana dia beda surau tu atas nama surau bukan masjid. Yang beda masjid bentuk surau boleh. Contoh surau kita niat beda dulu
niat masjid. Masjid. Walaupun tak buat jemaah, jemaah dia dulu atau buat jemaah, maka selama tu boleh buat tahiyatul masjid. Ini kemuliaan untuk masjid lah. Tapi kita kata habis kita pergi sana, kita nak sembahyang apa sebelum duduk? Kita kata sembahyang sunat utama, ataupun sembahyang sunat duha kalau belum masuk waktu zuhur. Bagaimana? Kalau macam time khutbah Jumaat tak ada sembahyang sunat. Masa khutbah dah bermula. Tak datang ke masjid. Terus. Cuma kalau kita sembahyang niat sunat qabliyah Jumaat. Sebelum Jumaat. Dengan bahasa semua makam tu sembahyang sebelum Jumaat. Maka kita pergi dalam masjid, dia kena sembahyang tahiyatul masjid. Kalau surau tidak di masjid, ulama yang kuat mengatakan tak boleh sembahyang tahiyatul masjid. Sama ada kita duduk atau kita sembahyang sunat sebelum Jumaat. Allah a'lam. Beriktikaf pun Macam mana? tak datang. Itikaf ada. Itikaf selama mana tempat ada dibuat 5 waktu, dia boleh niat itikaf. Contoh sembahyang ni 5 waktu dia tidak luput. Mana setasia orang ada, maka dia boleh niat itikaf. Duduk masjid lebih lagi lah. Cuma tahiyatul masjid yang tak boleh. Kerana dia khusus untuk masjid sahaja. Ini pandangan ulama yang kuat. Wallahu a'lam. Lagi soalan? Ustaz, maknanya orang perempuan kalau usul boleh dah pergi ke masjid? Boleh. Masjid saya tak boleh. Surau ataupun surah dia buat masjid, boleh perempuan pergi. Kecuali jabatan agama. Kadang-kadang dalam proses jabatan agama, iktiraf itu masjid. Itu dia kena masjid. Dia buat surau. Tapi apa penguasa